Tak tu akmal tadi kan. Malu terbahagi menjadi dua jenis. Malu ni ulama bahagikan kepada dua kategori malu, dua jenis. Iaitu pertama, malu jenis kejiwaan. Atau dalam istilah lain dipanggil malu tabi'i pun boleh juga. Tabi'i ni tabiat lah. Tabiat semula jadi. Tabi'i. Apa dia malu kejiwaan ni? Malu tabi'i ni apa? Yakni. Dia pun hurailah. Malu yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua jiwa manusia. Lahir je sebagai manusia, ada malu ni. Malu pasang siap. Dia pasang siap dah. Tu. Ya. Dalam jiwa manusia, dah ada dah Allah campak malu ni, dipanggil malu tabi'i tadi. Seperti malu kerana terdedahnya aurat. Kita malu nak keluar dengan pakaian-pakaian yang tak sepatutnya lah. Pakaian-pakaian orang kata tak senonoh ke, yang seksi ke, yang menjolok mata. Bukan dia buat-buat, dia ada benda malu tu. Melainkan kalau malu tu dah hilang, habis ya. Itu yang jadi macam-macam tu. Atau bersetubuh. Terus diguna ayat tu. Di hadapan orang ramai. Ya. Atau kita guna bahasa lembut sikit lah. Berasmara dana. Walaupun suami isteri. Isteri kita, suami kita, tapi depan orang ramai, takkanlah kita nak buat aksi-aksi macam tu. Di khalayak ramai. Sebab apa? Malu. Walaupun kita kata, suka hatilah ni isteri saya, suami saya, halal. Bukan masalah halal. Kamu dah tak ada malu ke? Tu kan. Perasaan malu atau sifat malu seperti ini disifatkan sebagai semula jadi manusia dengan sifat insaniyah yang membezakan dengan haiwan. Jadi malu ni membezakan kita dengan haiwan. Haiwan tak apalah. Dengan demikian, orang yang sudah hilang perasaan malunya dengan mendedahkan aurat atau bahkan bersetubuh atau melakukan aksi-aksi adegan-adegan panas di khalayak orang ramai misalnya, maka sudah hilanglah jiwa kemanusiaannya dan layak dikategorikan sebagai haiwan. Dia sendiri yang merendahkan darjat dia sebagai manusia. Sehari dua ni viral satu video di media sosial TikTok. Anak-anak gadis perempuan yang bertudung duduk dalam kelab, orang panggil clubbing kan. Dia orang menari, ada yang pegang tin arak, botol arak, bertudung. Kita tengok, kita pula rasa malu, rasa segan kan. Mudah-mudahan Allah pelihara. Terutama perempuan lah. Laki pun kena ada sifat malu. Tapi orang perempuan lebih-lebih lagi. Sebab malu ni mahkota perempuan. Kalau hilang, hilang. Buruk lah. Habis lah. Baik. Itu malu pertama. Malu tabi'i. Jenis yang kedua pula ialah malu imani. Iman lah. Daripada kalimah iman tu, cuma dia sebut imani. Dia panggil ya nisbah. Malu berdasarkan keimanan. Ataupun malu tu hasil dorongan iman. Yakni seorang mukmin
mencegah dirinya berbuat maksiat kerana malu. Bukan takut tu, malu. Yang eloknya malu tu, kitab tu. Sebab nak cerita malu ni. Malu jenis iman ni, kita boleh buat maksiat. Kita ni terdedah, semua orang terdedah kepada maksiat. Teringin juga nak buat. Tapi datang rasa malu dengan Allah. Rasa malu dengan Allah. Allah bagi kita macam-macam nikmat. Nikmat udara, nikmat panca indera, nikmat sehat, nikmat itu, nikmat ini. Takkanlah kita nak balas dengan buat maksiat. Datang rasa malu tu. Malu inilah yang Nabi sebut sebahagian daripada iman tu. Dua-dua malu penting. Malu tabi'i pun penting. Malu imani lagi-lagilah. Ya. Malu dengan segan. Sekali nampak tu macam boleh lah. Tapi kalau cerita pasal malu imani ni, dia punya point dia ialah, dengan malu tu, mendorong kita buat baik. Buat baik ni contohnya, kita tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Lepas tu kita pun menung-menung duduk sampai datang rasa malu. Malunya, ya Allah, macam manalah aku kat padang mahsyar nanti kalau engkau tanya, kenapa dah umur dah 50 tahun, 60 tahun tak boleh baca Quran. Sedangkan kita contohnya dalam masa yang sama bahasa Inggeris lancar, pandai. Ilmu-ilmu lain bukan kemain hebat. Fizik, kimia semua skor A. Tapi Quran kamu tak boleh baca. Datang rasa malu tu. Dengan malu tu terus mendorong kita, oh tak boleh dah. Aku mesti pergi belajar Quran. Satu dari sudut buat baik. Yang ni disebut dengan malu tu juga akhirnya kita tak nak ataupun tak jadi nak buat maksiat. Keinginan tu ada, kita ada nafsu kan. Tapi bila duduk menung kata, ya Allah, malunya ya Allah. Itu point dia lah. Cuma istilah tu nak guna malu ke segan tu tak ada masalah lah kot. Itu istilah. Ya, je. Baik. Malu dengan takut. Takut ni dia natijah. Natijah contohnya kita nak buat maksiat tadi kan. Orang yang buat maksiat, apa yang Allah janjikan? Azab. Dalam kubur nanti ular, kalajengking. Kat padang mahsyar nanti tak dapat duduk bawah naungan arai, panas berpeluh-peluh. Selalunya takut ni melibatkan janji-janji Allah yang berupa azab, berupa kemurkaan dia, berupa kita kata apa, laknat. Kita takut benda tu kan. Pun berkait jugalah. Maksudnya boleh membantu kita untuk tak buat maksiat tadi. Ada orang tinggalkan maksiat kerana takut. Ada orang tinggal maksiat kerana malu dengan Allah. Tak apalah mana-mana pun, yang penting tinggal maksiat. Okey. Okey, yang tu satu sudut yang lain kot. Kita nak pergi mengaji, kalau seorang-seorang kita segan, kita malu. Tapi kalau ada kawan, jadi semangat. Ya. Itu kualiti lah. Kalau kualiti yang paling baik, ada kawan ke tak ada kawan, pergi. Ini untuk masa depan akhirat aku ni kan. Kita kat akhirat dah tak ada kawan-kawan dah, semua pakat lari dah. Yauma yafirul mar'u min akhi. Jadi itu kualiti lah. Ada orang
Ada kawan ke tak ada kawan, dia harum. Yang contoh macam nak belajar Quran tadi kan. Lantaklah malu ke tak malu ke, orang nak sindir ke, orang nak perli ke, orang nak jegir mata ke apa ke. Aku nak belajar juga. Yang aku tahu, aku azam nak boleh baca Quran. Ada orang nak kena tumpang semangat. Tak salah lah. Tapi kurang sikit lah kualiti dia. Buatnya tak ada kawan teman. Habis sampai kiamat tak belajar. Contoh kan. Nak kena berkawan pula. Jadi kita cuba didik. Kalau boleh ada kawan ke tak ada kawan, jalan. Walaupun kita akui ada kawan tu menambah semangat. Ya. Ada konsep ta'awun di situ, ada konsep jamaah. Macam kita tengok anak-anak kita lah. Ya, anak saya hak darjah 6 tu baru masuk tingkatan 1. Bila ada kawan dia, dia jadi sonok sikit. Tengok-tengok ada kawan dia masuk asrama. Kalau tidak monyok je muka kan. Bila ada kawan seorang dua tengok, baru nampak ceria sikit. Kita tak nafi peranan kawan dalam Islam pun memang memilih kawan. Cari kawan-kawan yang boleh beri motivasi. Tapi untuk didikan diri kita sendiri secara personal, kita latih ada kawan ke tak ada kawan, pergi. Sebab asasnya malu dengan Allah. Sebab tu kalau ayat motivasinya, jangan malu belajar Quran. Nak pergi belajar Quran jangan malu. Walaupun memang ada benda tu. Tapi malulah sebab tak boleh baca Quran. Jangan malu nak tutup aurat. Tapi malulah kerana mendedahkan. Kita ni kadang malu yang bukan-bukan. Dedah aurat dia tak malu pula. Tapi bila nak pakai sempurna, dia rasa malu. Kena ke ni, dah macam makcik-makcik ke, dah rupa hantu kom-kom ke. Macam-macam dipikirnya. Macam kamu dedah aurat, kamu tak fikir malu pula. Jadi swingkan motivasi itu. Jangan malu menutup aurat. Malulah mendedahkan aurat. Jangan malu nak pergi belajar Quran. Tapi malulah sebab kamu tak boleh baca Quran. Hak tu yang patut dimalukan. Jadi biar malu kita ni akhirnya bermotivasi. Buat kita jadi lebih baik dan mampu mencegah kita daripada maksiat. Kalau malu sampai tak datang kelas, rugilah kan. Tak apalah. Waktu ada kawan, okeylah ada kawan. Kalau waktu tak ada kawan, baik. Jadi itulah dua kategori malu, imani dengan tabi'i. Habis. Syukur, yang ketiga orang beriman mesti bersyukur. Wajib, bukan kata sunat ke harus ke apa, wajib. Iaitu memuji kepada yang telah melakukan sebarang kebaikan dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Dengan demikian seorang hamba mestilah bersyukur kepada Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada manusia. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kita bila cerita pasal syukur mesti kena petik ayat tu. Tu salah satu ayat wajib kan. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu cuba-cuba nak menghitung nikmat Allah, nescaya tak mampu nak menghitung. Ambil kertas putih, ambil pen, cuba senaraikan nikmat yang Allah beri. Tak tersenarai. Terlalu banyak. Jadi bila tidak ada syukur, lawannya kufur. Syukur, lawannya kufur. Jadi orang beriman tak layaklah ada kufur tu kan. Mesti syukur. Dan akhir sekali sabar. Ya, sabar. Apa dia sabar? Iaitu tidak mengadu kepada selain Allah bila ditimpa sebarang bencana. Tidak mengadu kepada selain Allah ketika ditimpa sebarang bencana, musibah ataupun ujian.
Okey. Ini pun cerita pasal grade lah. Ni maqam yang tinggi, tahap sabar yang tinggi, dia susah nak cerita kat orang. Dia lebih banyak meluahkan perasaan kepada Allah. Sebab dia tahu dan dia pun faham, ya, manusia yang ada sekeliling dia pun macam dia juga, serabut dengan macam-macam hair. Bukanlah kata salah pula kita berkongsi, meluahkan perasaan, ya, bercerita dengan pasangan, dengan kawan baik, dengan orang-orang yang kita percaya dan seumpama. Tapi ini cerita maqam, level yang paling tinggi. Ada masalah, cari Allah. Dia mengadu kepada Allah. Sampai satu tahap kita tengok dia ni macam tak ada masalah. Padahal kadang-kadang bertimbun-timbun masalah. Cuma dia tak cerita kat kita. Dia lebih senang, lebih selesa cerita dengan Allah. Ini tinggilah tahap. Macam tadilah malu tadi kan. Ada kawan ke tak ada kawan, dia pergi. Itu tinggilah level malu dia tu. Ada orang kena ada kawan baru semangat. Tak salah tapi rendah sikit martabat dia. Dalam hal ini kita boleh berdoa. Ni apa ni? Dalam hal ini ni hal sabar ni, sabar. Kita boleh berdoa dengan doa yang selalu diucapkan oleh Tamim Ad-Dari bin Habib. Baik. Bila sebut sabar, saya kira sabar ni dia punya kembar dia doa lah kot. Kan? Mana ada orang yang sabar begitu saja. Mesti dalam sabar tu ada selit-selit doa. Yang doa itulah menjadi senjata, ya, buat dia jadi kuat. Dia berdoa. Sebab dia nak mengadu pada Allah tadi. Mengadu pada manusia, manusia pun ada masalah macam dia juga. Dia terus mengadu kepada Allah. Serahkan bulat-bulat hatinya kepada Allah. Maka dia sebut di sini, bila kita nak berdoa, ya, disarankan ataupun bolehlah, ya, sangat baik sebenarnya kalau kita nak baca doa yang doa ni pernah dibaca oleh Tamim Ad-Dari bin Habib. Siapa dia Tamim ni? Bukan Tameng Sari. Tamim. Kan popular Bani Tamim, ya. Kalau cerita pasal apa? Imam Mahdi, pemuda Bani Tamim, ada Tamim. Kicap tu apa jenama kicap? Tamin. Ke Tamim ni? Tamin, kicap Tamin. N. Ini M, Tamim. Tamin, Tamim. Tamim Ad-Dari ni pertama clue dia sahabat Nabi. Dia sahabat. Jadi bila doa sahabat ni power lah kan. Doa-doa yang sangat bagus lah kalau kita rajin nak hafal. Sebab doa paling tinggi Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga sahabat lah. Lepas tu barulah doa wali-wali Allah apa semua tu. Tamim ni dia ada satu cerita yang sangat popular. Siapa perasan? Bila sebut Tamim, dia ni jarang didengar nama dia. Dia tak macam Abu Hurairah kan. Dia tak macam Salman Al-Farisi. Dia tak macam Sayyidina Ali yang kerap. Tamim ni jarang dengar nama dia. Tapi cerita dia tu sangat popular. Satu cerita tu je pun. Dajjal. Hak dia naik kapal tu, kapalnya dah karam ke terdampar satu pulau. Jumpa Dajjal. Tamim ni lah dengan rombongan dia tu. Dialah yang pergi jumpa Nabi, cerita balik apa yang dia dah lalui. Lepas tu Nabi kata, itulah Dajjal. Jadi Tamim Ad-Dari dah tengok dah Dajjal. Dah tengok dah. Ya.
Bukan sekadar tengok, siap bersembang lagi, berdialog lagi kan. Dajjal tanya macam-macam soalan. Nah, itulah Tamim Ad-Dari. Okey, tengok doa dia. Ini penutup sikit lagi. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa'simna min haitsu nahaitana wa la tuhawwijna ila man aghtaitahu 'anna wahsyurna fi zumrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi ka'sihi fasqina wa min ma'asika jannibna wa 'ala taqwa amitna wa li dzikri alhimna wa min warathati jannatin na'im faj'alna wa as'idna wa la tushqina ya dzal jalali wal ikram. Okey, terjemahannya muka surat sebelah tu. Ya Allah, semoga Engkau memberi nikmat kepadaku dengan rezeki dari Engkau. Semoga Engkau menjagaku dari perkara-perkara yang Engkau larang. Semoga Engkau tidak menjadikan aku berhajat kepada orang yang Engkau jadikan tidak memerlukan aku. Oh, tu dia. Semoga Engkau mengumpulkan aku dalam rombongan umat junjunganku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Engkau memberi minum kepadaku dengan gelasnya. Semoga Engkau menjauhkan aku dari maksiat-maksiat kepadamu. Semoga Engkau mematikan aku dalam keadaan taqwa. Tadi kita bincang taqwa. Semoga Engkau menunjukkan agar aku selalu mengingatimu. Semoga Engkau menjadikan aku sebagai pewaris-pewaris syurga tempat kenikmatan. Semoga Engkau menjadikan aku sebagai orang yang bahagia dan bukan menjadikan aku sebagai orang yang celaka. Wahai Zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, ya Zal Jalal wal Ikram. Jadi banyak benda jugalah yang kalau kita nak senaraikan poin-poin apa yang diminta tu kan. Diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, zirwatul iman arba'u khilal, as-sabru lil hukmi wal ridha bil qadar wal ikhlasu lit tawakkul wal istislam lir rabbi. Kemuncak iman, zirwah. Yang ni bukan sempurna lagi. Sempurna tu dah duduk di kemuncak dah. Oh, hebatlah kan, climax dah. Maknanya sangat tinggilah iman dia. Dah berada di puncak. Kemuncak iman itu ada 4. Maknanya kalau kita nak dapat iman yang tinggi, 4 ni lah kena buat. Apa dia? Sabar dalam menerima keputusan Allah. Cuma kalau tengok dia punya matan tu, as-sabru lil hukmi. Hukmi ni lebih kepada hukum. Maksudnya sabar dalam menjunjung hukum-hukum Allah. Ni hukum kita kena puasa. Kan? 12 jam, 13 jam tak boleh makan, sabar. Ya. Malam penuh dengan amal ibadat, tarawih, tadarus pun nak kena sabar. Orang perempuan bangun awal sikit pula bersahur, masak apa, sabar. Kejut suami pun berapa kali pun nak kena sabar. Sabar dalam hukum tu sebab dia lebih hukmi. Tu. War redha bil qadar. Yang tu baru qadar. Redha menerima takdir. Baru pula redha. Ada satu hamba Allah tu, anak dia 5 orang. Semua lelaki. Jadi bila lelaki tu teringin sangatlah nak anak perempuan kan. Jadi isteri dia Allah rezeki pregnant untuk anak yang ke-6. Anak yang ke-6 pun lelaki juga. Apa nak kata? War redha bil qadar. Redha. Ya. Lepas tu isterinya dah tak nak dah. Nak tutup kilang dah. Sedangkan dia nak juga anak perempuan. Macam mana nak buat tu? Kan? Tu punca-punca tu. Buka cawangan . Okey.
Bila buka cawangan, perempuan pula kena redha kan. Ikhlas bertawakal, ikhlas dalam menyerahkan diri. Wal istislam, dan menyerahkan diri sepenuh hati kepada Allah. Dia macam lebih kurang je tu. Wal ikhlasu litawakkul. Tawakkul tu memang tawakkul, dia isim masdar. Tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan. Tawakkul. Wal istislam, istislam ni menyerah diri sepenuh hati kepada Allah. Maknanya hati dia tu tak bergantung sikit pun pada makhluk. Walaupun mungkin dia berurusan dengan makhluk, dia minta tolong pada makhluk, tapi dia faham itu hanyalah urusan asbab musabab sahaja. Hati dia pergi pada Allah. Ya Allah, aku tahu engkaulah yang memudahkan segala-galanya. Kalau engkau nak bagi, bagi. Kalau tak bagi pun semua engkau juga. Makhluk ni hanya asbab musabab tu. Istislam. Ya. Jangan sampai pergantungan kita pada makhluk lebih kuat daripada pergantungan kita kepada Allah. Itu iman tak cantik lah. Ya. Boleh ke dia cakap apa itu? Boleh, tak ada masalah. Tengah marah-marah kan. Tapi kita cuba juga menahan marah tu, dipanggil wal kaziminal ghaiz. Menahan marah. Kalau aku tak sabar aku lepuk dah kamu kata. Tak apalah. Adakah dengan dia sebut macam tu tak sabar? Tak sabarlah tu. Yang tak sabar tu kalau dia lepuk. Itu dia tengah menahan marah tu. Menahan marah ni pun salah satu sifat orang bertakwa. Ya, dalam surah Al-Imran disebut allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz. Orang yang menahan marah. Jadi ayat-ayat tu keluar sebab